Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 1. Okey. Waalaikumsalam. Selamat siang, Cikgu. Okey. Sebentar lagi saya akan panggillah doktor yang bertugas untuk sampaikan sedikit ceramah tentang pergigian. Okey, sepatutnya kalau kita bersekolah secara bersemuka, ceramah ni kita buat di sekolah lah, tapi sebab kita tak dapat bersemuka seperti biasa, jadi kita terpaksa gunakan medium Google Meet ni. Okey, semua pelajar boleh nampak tak slide yang sedang tertera sekarang? Nampak ya? Okey. Okey, sekejap lagi saya terpaksa mulakan walaupun ada lagi yang tak masuk sebab doktor pun ada urusan lain. Okey, jadi selepas ini sekiranya yang tak sempat masuk tu saya akan cuba bagi slide ataupun recording lah. Okey, saya akan jemput Dr. Onisha yang akan sampaikan sedikit ceramah mengenai kesihatan mulut. Okey, sekiranya ada apa-apa masalah seperti tak dengar atau slide tak nampak, boleh bagi tahu ya. Okey. Doktor klik sini je. Kita duduk dulu. Okey. Hai, semua boleh tengok tak? Boleh. Okey. Hai, saya Dr. Onisha. Saya menggantikan kawan saya Dr. Nur hari ini. Okey. So, hari ni kita akan... Semua boleh dengar tak? Dengar. Ada yang tak boleh dengar ke, tak boleh tengok ke? Okey. Boleh. Okey. So, kita continue je. Okey, hari ni kita akan bincang pasal general lah gigi. Okey, tak ada spesifik sangat. Okey. So, apakah fungsi gigi kita? Kita kan ada, semua orang ada gigi. Apakah fungsi gigi dia? Okey, satu ialah, memang satu kita semua tahu makan memang untuk memang untuk makan. Apa lagi? Bertutur. Kalau kita tak ada gigi, pernah perasan tak datuk nenek kita yang tak ada gigi tu memang dia cakap tu tak terang sangat. Okey, apa lagi? Fungsi gigi kita. Ada orang yang senyum cantik tak bila tak ada gigi? Tak ada kan? Semua bodoh. Bukan dia bodoh lah, okey. Taklah cantik kan kalau tak ada gigi, okey? Tapi sekarang semua orang pakai mask. Macam mana kita tahu cantik ke tak cantik? Anyway, problem dia. Okey, so bila kita seharusnya memboros gigi 2 kali sehari. Okey, pagi lepas sarapan atau malam dah sebelum tidur. Okey. Yang paling penting ialah kita boros waktu malam. Okey. So ada katalah kalau boros pagi itu untuk menyelamatkan kawan anda. Sebab kalau tak boros nanti nafas berbau kan. Kalau pagi tak boros. Ya kan? Kita tak tahu sebab sekarang semua dah pakai mask. Tu pun tak tahu. Tapi yang paling penting ialah malam. Okey, kita kena boros waktu malam yang paling penting ya. Okey, so pemeriksaan gigi berapa kerap takkah kita kena tengok doktor gigi ni? Okey. 2 kali setahun lah. Okey. Sepatutnya 2 kali setahun. Tapi dengan pandemik ni kalau boleh sekali setahun pun dah cukup baik dah. Okey. Okey, apakah makanan yang baik untuk gigi? Okey. So, kita tadi ada tengok gambar susu. So, susu tu memang perlulah. Dia merupakan sumber kalsium yang perlu untuk gigi kita. Kalau tak ada, nanti gigi kita rapuh, mudah pecah. Okey. Dan senang mendapat apa kita kata staining, atau sebab nanti lapisan gigi luar kita yang dipanggil enamel, dia ada macam lubang-lubang, lepas tu kita akan dapat semua warna gigi lah. Yang makan kari pun masuk sana, yang makan kunyit pun sama akan sana, akan tengok warna gigi tu tak akan putih, dia akan warna macam-macam. Okey. So yang lagi satu, kena makan banyak
buah, kena banyak makan sayur supaya kita nak zat-zat yang penting, okey, yang keluar dari sana. Okey, kita perlu protein juga, okey. Okey, ini adalah makanan yang tidak baik untuk gigi. Semua orang suka. Ada orang yang tak suka ke? Memang semua suka. Doktor pun suka coklat. Kalau tak ada coklat, tak boleh hidup. Tapi, dia tidak baik untuk gigi sebab dia adalah satu barang ni melekit. Okey? Kalau gula yang melekit-lekit tu, lagi teruk daripada yang tak melekit. Okey? Makanan yang bergula. Okey? Tengok, yang ni donat melekit. Aiskrim melekit juga, tapi taklah macam donat. Donat, perasan kalau tak minum air lepas tu macam melekit. Satu mulut dia lekit. Okey. Okey. Inilah semua orang tengah minum sekarang ni adalah Coke lah, Pepsi Black lah, Pepsi. I tak. Semua pun ada gula. So, cuba jangan minum tu. Okey? Cuba kurangkan. Kalau minum 3 kali seminggu tu, cubalah kurangkan. Kalau memang tak minum tu, bagus ya. Okey. Okey, inilah contoh gigi yang sihat. Okey. Boleh tengok tak gigi tu, gusi di sekeliling dia tu, dia tak keluar, dia tak berdarah, dia tak merah. Okey? Okey. Lepas tu dia tak kembung-kembung dia di sempadan dengan gigi dan gusi ni. Okey? Itu yang penting. Okey, ini adalah contoh gigi yang tak sihat. Okey? Tapi ini gigi budak lah. Okey? Kita ada 2 set gigi kan? Gigi baby kita dengan gigi dewasa. Yang ini adalah set baby kita. Okay, boleh tengok semua coklat. Okay. So, apakah tai gigi? Okay. Pernah tengok tak macam ni? Bila tak berus gigi berhari-hari, ada selaput putih yang terbentuk kat gigi tu. Okay, itu adalah tai gigi. Atau yang kita panggil plak. Okay. So, tai gigi tu boleh mengakibatkan gigi yang berlubang. Kita tengok macam mana ya. Okey. Tai gigi boleh mengakibatkan gusi kotor, bengkak dan berdarah. Kalau dia boleh tengok ni. Dia berdarah dan bengkak, kalau gosok pun lagi sakit. Okey. So kita tak nak biarkan dia sampai tahap macam tu. Kita nak pastikan dia sentiasa bersih. Okey. Okey, so ini adalah rawatan gigi berlubang. Okey. Ini adalah sebelum. Boleh tengok tak lubang ni? Okey, lepas tu kita dah tampal dengan warna tampalan sejenis atau kita panggil composite lah. So, kalau plak tu dia simpan lama-lama akan menghasilkan environment yang sangat sesuai lah untuk bakteria dan kuman melekat di atas permukaan gigi tu. Okey. So bila dah lama ada persekitaran yang kondusif untuk kuman tu, dia akan jadi lubang macam gini. Okey. So itu yang kita tak nak simpan tai gigi atau plak lama-lama atas gigi. Memang kita sarankan berus 2 kali sehari ya. Okey, so ini adalah rawatan untuk gusi yang kontor, bengkak dan berdarah. Okey. Berdasarkan tahap dia, kalau adalah plak sahaja dan bukan calculus. Calculus adalah tai gigi atau plak yang sudah keras. Maksudnya ada tak berus seminggu kata. Okey. Kalau dalam seminggu tu dah keras, kita panggil calculus tai gigi tu. Okey. Kalau dah jadi tahap calculus, tak boleh berus saja dia takkan keluar. Okey, memang kena datang jumpa doktor gigi. Kita kena buat rawatan cuci gigi. Okey? Okey. So, ini adalah perubahan yang berlaku
bila kita dah stage daripada, kan saya kata sebelum ni kita ada dua set gigi kan. So inilah gigi bayi atau gigi susu, okay, yang kat depan ni. Kat belakang kita ada gigi dewasa kita. So kalau gigi bawah tu memang dia akan tumbuh dari belakang ke depan. Okay. So itu biasa. Dia akan menolak gigi susu ni supaya nanti gigi susu ni akan goyang. Lepas goyang dia akan cabut. Okay. Okay, so ini adalah masalah gigi yang lain. Kalau jatuh, terpecah kepala, gigi pun sometimes akan kena juga. Okay. Kalau dia jadi macam ni, memang kita kena adik semua kena datang klinik gigi lah. Kita kena tampal balik. Okay, ini memang kalau terjatuh lah. Pernah nampak tak orang yang terjatuh lepas tu gigi dia keluar? Okay, kalau gigi dewasa sahaja, sesiapa punya gigi dewasa keluar macam ni sebab terjatuh ke terhantuk ke mana-mana, jangan buang gigi tu. Simpan dalam medium macam susu atau dalam air liur sendiri. Okay, dan bawa ke klinik gigi dalam masa 30 minit. Okay, jangan buang gigi tu. Kita boleh letak balik dalam soket atau dalam tulang gigi tu, dan kita akan letak splint atau kita dia dawai lah supaya boleh mengekalkan posisi dan supaya dia tak goyang dalam gigi. Okey, jangan buang gigi tu. Okey. Kalau klinik gigi dia waktu malam klinik gigi dah tutup, pergilah ke hospital. Dekat hospital pun ada doktor gigi ya. Okay. Dalam susu atau air liur sendiri. Okey. So ini adalah masalah gigi yang lain. Boleh tengok ni bisul. Okey. Ni pun bisul sebab ni tak jaga gigi. Dah berlaku karies gigi atau lubang gigi. Lepas tu dia lama-lama dia akan dekat setiap gigi kita ada saluran darah dengan saluran saraf. Okey. Dia lama-lama tak ada lubang kat situ, nanti dia akan jadi nanah. Okey, nanah tu akan besar, dia akan sakit, tidak boleh tidur malam. Okey, semua tu lah. Okey. So ini adalah bila ada perasan kalau orang yang suka hisap jari dia sendiri. Okey, ini adalah satu habit atau tabiat yang kita panggil thumb sucking. Okey, kalau ada orang yang suka main hisap jari dia sendiri atau suka tolak gigi depan dia dengan lidah, ini akan terjadi. Maksudnya gigi dia tak cantik lah. Okey, gigi dia akan jongang ke depan. Lepas tu tak ada oklusi yang betul. Maksudnya gigi atas dengan gigi bawah tak duduk dengan tempat yang betul. Okey, dia terlari-lari. Okey, so susah nak makan, susah nak bertutur. Semua lepas tu memang tak cantik lah gigi jongang ni. So kita memang kena baiki dengan, kalau berlaku macam ni memang kita kena baiki dengan braces atau kalau orang cakap pakai ikat gigi. Okey. Okey. Yang ni pun sama. Ada orang yang memang macam ni sebab dia punya ruang di antara gigi. Ruang yang ada dekat mana rahang dia dengan gigi dia adalah terlalu besar atau terlalu kecil. Okey. So tak cukup tempat. So dia yang ni rahang dia terlalu kecil tapi gigi dia besar. Saiz gigi dia besar. Okey. So dia jadi macam ni, jongang sangat. Okey, yang ni boleh disebabkan oleh keadaan genetik atau selalu genetik atau tabiat macam saya cakap tadi, menghisap jari. Okey, pernah dengar tak pasal fake braces atau ikat gigi yang fake? Okey, so pernah kan selalu diwar-warkan dekat semua tempat, dekat media sosial ada, dekat fake braces adalah salah. Okey, membuat fake braces atau membayar untuk fake braces pada orang yang tak bertauliah, yang tak diiktiraf adalah salah di sisi undang-undangnya. Kalau adik buat, saya pernah ada tengok, kalau adik buat memang kena ada, nanti ada
kena saman lah, kena masuk penjara lah, atau kedua-dua je sekali. Okay. So jangan buat perniagaan fake braces ni. Okay. Tak kira lah kawan minta ke nak, tak kira, tak kisah. Okay. Jangan buat. Okay. Fake braces ni adalah braces yang tidak dipasang oleh orang yang betul. Maksudnya kalau nak buat braces dengan orang doktor gigi, pastikan dia ada sijil yang betul, okey. Dia kena ada klinik dia sendiri. Takkan ada orang pasang braces dekat kedai lah, hostel lah, hospital lah, semua tak habis. Macam parlor semua ada. Kedai apa? Kedai kecantikan. Oh, dia beauty parlor. Macam tu. Jangan ya. Okey, dalam kereta semua tak boleh. Dalam sekolah tak boleh. Okey, dia kena adalah orang yang betul-betul. Okey, doktor yang betul. Okey. Okey. So, ini adalah yang saya cakap tadi, beza di antara fake braces dan original braces. Dan dia memang lebih murah lah. Kalau kita buat dekat kerajaan pun, dia sekitar RM1,250. Okey, kalau yang fake braces ni ada RM200 hingga RM800. Okey. Okey. Ya, sebenarnya braces sebenar adalah lebih mahal kerana menggunakan bahan yang berkualiti dan mahal. Okey, dan selamat dan berkesan untuk mencantikkan susunan gigi, dan dia tak menggunakan tekanan atau force yang berlebihan yang boleh menyebabkan macam gambar yang kita tengok tadi. Ada gigi yang tercabut, ada orang yang ada ulcer, ada luka, semua tu. Okay, so elakkan pergi ke doktor yang betul. Okay. Okay, tapi kalau adik betul-betul perlu braces, dia boleh mengubah wajah dan senyuman adik-adik kalau dilakukan oleh orang yang betul. Okay. Ini adalah contoh lah sebelum dan selepas. Tapi kena pastikan buat dengan orang yang betul. Doktor yang betul. Okay. Siapa tahu tak ada bahaya rokok, vape dan pot? Yang pot ni pun saya baru tahu apa tu pot. Hei. Okay. Jangan sini. Jangan cakap oh doktor, saya tak rokok lagi, saya tengah vape. Vape dengan rokok tu sama. Cuma vape tu ada perisa lah yang anggur lah, bla bla. Okay. So, dia ada juga kandungan nikotin yang ada dalam rokok. Okay. So, jangan sekali cakap dengan doktor ke siapa, saya tengah stop rokok, oleh tu saya buat vape. Tak, dia sama je. Okay, kesan dia sama je. Okay. Cuma dia macam cool lah sikit sebab vape tu macam ada design-design dia sendiri, lepas tu flavor-flavor dia sendiri. Itu saja. Dan dia sangat-sangat berbahaya, sama macam rokok juga. Okay. Saya tak payahlah terangkan bahaya rokok sebab semua orang tahu kan. Saya perlu ulang lagi ke? Hello? Tak ya kan? Okay, sekejap ya. Okay, so rokok boleh menyebabkan kanser paru-paru, kanser mulut. Okay, boleh menyebabkan kehilangan anggota badan. Okay, dan untuk ibu yang mengandung boleh menyebabkan bayi dia terlahir sebelum bulan lah, sebelum tu tak cukup bulan. Okay, sebelum 9 bulan tu. Okay. Ada soalan apa-apa tak? Tak ada soalan? Ada tak? Kalau ada soalan boleh buka mic. Tak ada? Okay. So, saya harap semua orang sihat. Kalau ada yang tak sihat, tolong dapatkan bantuan perubatan. Okay. Jangan janganlah malu-malu untuk pergi dan dapatkan bantuan ya. Pergi dengan segera sebelum terjadi apa-apa yang lagi teruk. Okay.
Okey, dengan tu saya cakap terima kasih saja. Saya akan saya pula batuk. Saya akan pass over dekat Cikgu Kiati. Okey, bye. 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 Thank you, Doktor. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pelajar-pelajar yang hadir petang ni dan beri komitmen untuk dengar ceramah pergigian petang ni. Okey. Terima kasih. Okey, jadi itu saja untuk ceramah petang ni. Pelajar-pelajar boleh left lah. Terima kasih atas kerjasama anda. Sama. Sama. Okey, jaga kesihatan semua. Okay, bye.